Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cek sekali lagi, cek suara. Kalau kalau boleh, cuba komen dulu tengok suara jelas ke ataupun macam mana. Okay, baik. Jadi tak apalah. Jadi insyaAllah malam ni kita kata permulaan sesi daurah faraid, yakni kita I'anah An-Nahid. Okay, baik. Jadi insyaAllah untuk malam ni kita mula dulu pengajian dengan kamus faraid dulu. Kemudian pada hari Rabu insyaAllah Ustaz Asra akan mulakan bacaan kitab lah untuk isi, untuk bahagian isi. Jadi untuk permulaan ni saya akan baca dulu bahagian kamus dulu. Kalau siapa yang dah ada kitab lah, bagi siapa yang dah mendapatkan kitab, boleh buka lah. Jadi saya tak berhajat untuk nak memanjangkan mukadimah. InsyaAllah Ustaz Asra akan mulakanlah mukadimah tu. Cumanya untuk saya akan ambil pada bahagian kamus, kamus faraid dulu. Yang mana dengan kamus faraid yang kita pelajari sesi belah malam, insyaAllah sedikit sebanyak akan membantulah untuk kita punya pengajian daurah nanti. Di mana daurah ni nama saja daurah, tapi selepas saya bincang dengan Ustaz Asra, saya pun sebagai setiausaha lah yang menguruskan sesi daurah ni, menyatakan kepada Abang Asra kita buka lah, kita tetapkan beberapa sesi ataupun berapa jumlah sesi untuk pengajian daurah ni. Maksudnya kita bagi kat Ustaz Asra lah, kita bagi kebebasan kat dia untuk dia mengajar untuk daurah ni ikut masa dia. Maksudnya kita tak terkejar-kejar. Boleh, insyaAllah. Baik. Jadi sebelum kita mulakan sesi untuk malam ni, kita eloklah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'matahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فحما، ربي زدنا علما وارزقنا فحما، ربي زدنا علما وارزقنا فحما. اللهم افتح لنا ابواب العلم، اللهم افتح لنا ابواب العلم، اللهم افتح لنا أبواب العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, Alhamdulillah.
Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menghimpunkan kita pada malam ni untuk sesi kita kata permulaan daurah faraid, yakni menggunakan kitab I'anah An-Nahid ila Ilmi Al-Faraid. Jadi apa yang kita akan mengaji ni adalah kita kata ilmu faraid. Ilmu faraid yakni ataupun kita kata ilmu pembahagian pusaka. Baik. Jadi sebelum saya meneruskan lagi untuk sesi malam ni, marilah sama-sama kita membacakan, marilah sama-sama kita mensedekahkan pahala bacaan Al-Fatihah kepada Syekh Yahya ataupun Baba Yahya yang mana baru saja meninggal, yang mana di Kedah lah. Yakni dia pun salah seorang guru faraid yang mengajar ilmu faraid jugalah. Jadi marilah kita kata sama-sama sedekahkan pahala bacaan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi insya-Allah seperti mana yang saudara-saudari ataupun para asatizah yang akan ataupun yang sedang mengikuti sesi malam ni, pertama sekali saya memperkenalkan diri dululah. Nama saya Muhammad Razin bin Razilan. Ikutlah nak panggil apa pun, saudara Razin pun boleh, Ustaz Razin pun boleh, walaupun jauh lagi lah kalau nak dipanggilkan Ustaz tu, tapi tak apalah, saya terima panggilan itu sebagai doa lah, mudah-mudahan. Dan juga latar belakang dululah pengajian, sebab kalau kata kita ni nak mengaji dengan seseorang pun kita kena tahu juga latar belakang seseorang tu sendirilah. Saya pelajar Pondok Pasir Tumbuh lah. Seperti mana Ustaz Asror sendiri pun daripada Pondok Pasir Tumbuh, dan Ustaz Asror tu jugalah guru saya lah. Saya pun mengaji dengan dia. Cumanya sesi belah malam ni untuk kamus faraid saya ambil dululah. Saya baca dulu untuk sesi kamus faraid, dan nanti bahagian isinya Ustaz Asror sendirilah akan baca. Okey. Itu serba sedikit lah. Dan seterusnya saya mohon maaf dulu sebab tidak memaklumkan terlebih dahulu bahawa kitab ni adalah kitab bahasa Arab. Tapi walau bagaimanapun untuk kamus faraid dalam bahasa Jawi, dan kitab nanti bila Ustaz Asror baca pun Ustaz Asror akan terjemahlah juga dalam bahasa kita lah, bahasa Melayu kita ni. Jadi tak ada masalah lah. Cumanya kena ada kesabaran, sikit, dan juga kena ada ketah kosong. Mungkin kita tak berapa nak faham bahasa Arab tu, tak apa, kita boleh tulis dalam bahasa Rumi, boleh. Baik. Jadi seperti mana yang saudara-saudari dan juga para asatizah yang mana sedang melihat di skrin telefon masing-masing ataupun yang sedang tengok melalui laptop, macam mana yang saya paparkan sekarang ni, ni kulit depan lah, kulit depan untuk kitab, yang mana kitab asal dia ada, cumanya dalam bentuk scan ada kita kata tulisannya kembang. Jadi saya ambil inisiatif untuk edit balik, suntingkan balik, betulkan balik yang mana yang sengit, yang bengek, yang mana tulisan kembang tu tarik balik. Ada beberapa lah tempat yang mana disunting balik. Dan juga saya tambahkan pada muqaddimah, yakni pada pendahuluan kitab ni, kamus faraid, yang mana kamus faraid kamus faraid ni
adalah daripada kitab asalnya adalah cahaya mastika. Cahaya mastika ni terkenal lah di kalangan para asatizah pondok ataupun kita kata sekolah-sekolah agama yang mana yang belajar faraid, dia akan kenal lah kitab ni, kitab cahaya mastika. Jadi mana kamus yang mana duduk di dalam kitab yang telah ada di tangan masing-masing ataupun yang tak ada lagi, kamus ini adalah daripada risalah ataupun kitab suluhan cahaya mastika yang mana saya susun sendirilah, yang mana sedang masih lagi dalam proses penyusunan, tak siap lagi. Saya ambil bahagian kamus depan tu dan saya masukkan dalam kitab I'anah An-Nahid ni. Jadi duduk di bahagian muqaddimah. Jadi kita belajar dulu. Jadi kita ambil tahu dulu, kita kata istilah-istilah ataupun perkataan ataupun beberapa lagi lah yang mana yang disunting bahagian kamus ni. Mudah-mudahan dia akan membantu dalam kita mempelajari ilmu faraid ini. Okey, baik. Jadi saya tak berhajat lah untuk nak memanjangkan mukadimah ni, sebab nanti insya-Allah Ustaz Asra akan hurailah kita kata mabadi ilmu faraid ini, ataupun kita kata kalau yang biasa dengar 10 mabadi, ataupun kita kata daripada segi nama, daripada segi ambilan ilmu faraid ini ambil daripada mana, kat manakah dalilnya, kat manakah tempat hantaran kita nak guna, kat manakah ilmu faraid ini, tu semua tu lah. Nanti Ustaz Asra akan bicara lebih panjang lagi lah. Baik, InsyaAllah malam ni kita nak masuk kepada mukadimah je lah, kamus faraid. Yang mana yang tak ada kitab boleh tengok lah, sebab saya pun tak sediakan PDF, sebab banyak lagi yang nak sunting, sebab ada lagi beberapa tempat nak sunting, nak edit balik, dan kita kata dokumen asal tu duduk dalam laptop Asus yang baru. Laptop Asus baru tu petang tadi ada masalah, ni kena pakai balik laptop lama, jadi tak apalah. Baik, jadi insyaAllah kita tengok pada muka surat 1. Jadi kita akan, saya rasa mungkin akan ada beberapa sesi lah belah malam. Mungkin dalam, kalau kata laju, paling laju pun 1 sesi, malam ni kita bagi terus, ataupun 2 malam ataupun 3 malam, tengoklah macam mana tu. Dan saya akan cuba potong lah, saya akan cuba potong nanti, potong video ni, tu pun kalau rajin lah, kita potong dan kita bagi tajuk lah. Kalau kat YouTube tu kita boleh masukkan waktu, letak tajuk, jadi kita boleh pilih je. Kat Facebook kita tak boleh buat macam tu, tapi tak apalah. Okay, baik. Jadi kita tengok pada kalau dalam kitab lah. Okay, kalau dalam kitab kita boleh buka pada muka surat 1 lah, selepas daripada bismillah. Kita tengok pada muka surat mana dah, pada muka surat 1. Okay, baik. Jadi yang mana tak ada tu boleh tengok, tengok kat skrin lah. Rasanya dah besar dah ni, ataupun saya besarkan lagi lah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tengok dulu pada muka surat 1, kamus faraid daripada risalah suluhan cahaya mastika. Yang mana kitab ni tak ada lagi lah, ni kitab susunan saya sendiri daripada kitab cahaya mastika. Tu kitab cahaya mastika. Mana kitab cahaya mastika? Kita tunjuk dulu kitab cahaya mastika lah. Ni lah kitab yang mana kalau dekat pondok-pondok akan ngaji kitab ni lah, kitab cahaya mastika. Boleh. Yang mana kitab ni, antara kitab berujukan pengarang kitab ni ialah kitab ni sendirilah, kitab I'anah An-Nahid, yakni daripada Mufti Johor lah, karangan Mufti Johor. Boleh. Datuk Syed Alawi Al-Haddad. Okay, baik.
Okey, sekarang ni kita tengok kamus Faraid daripada Risalah Suluhan Cahaya Mastika. Di bawah ini ada saya sediakan sendiri kebanyakan kalimah Arab. Kalau kita mengaji kitab Jawi ataupun kitab Rumi ataupun kitab Arab sekalipun, dia adalah beberapa kalimah Arab tu sendiri. Boleh, kalimah Arab. Serta kalimah lain-lain yang digunakan di dalam kitab Faraid. Okey, baik. Supaya menyenangkan pembaca merujuknya. Supaya memudahkan kita untuk buat rujukan. Apabila kita buka kitab Faraid, mana-mana kitab lah. Lepas tu kita nak rujuk. Setengahnya kalau ikutnya dia akan duduk pada bab-bab ataupun pada fasal-fasal dia sendiri. Tetapi apabila kita dah compile ataupun kita dah ada satu kamus, jadi apabila kita tak faham istilah tu ataupun perkataan tu, kita boleh rujuk kamus. Seperti mana kita kata mengaji biasalah. Bahasa Melayu dia ada kamus bahasa Melayu, dia ada kamus bahasa orang putih, dia ada kamus fiqh, yang mana kamus fiqh, yang mana kita nak cari perkataan fiqh tu, istilah-istilah tu pun ada di dalam kamus fiqh. Kita buka kamus tu, jadi dia memudahkan ataupun kita kata dia mempercepatkan lagi lah kita punya sesi pembelajaran dan juga pengajaran. Okey, baik. Okey, jadi seterusnya. Jadi saya tak tulis lah masa susun risalah ni. Saya pun tak tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang ni ada masalah sikit lah. Jadi kena tengok betul-betul lah. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok mula-mula sekali. Selepas kata-kata atas tadi tu. Jadi kamus kamus ni di dalam kitab Faraid ni supaya menyenangkan pembaca, supaya memudahkan kita untuk nak mempelajari tu nanti. Okey, baik. Seterusnya kita tengok mula-mula sekali irsun. Perkataan irsun. Irsun tu juga membawa maksud perpustakaan. Boleh. Ataupun kita kata Faraid tu sendiri. Tapi kalau ikut Faraid tu, makna Faraid itu sendiri banyaklah. Antaranya kita kata pembahagian. Itu pun kita kata daripada segi itulah maksud Faraid tu. Boleh. Dan kita akan jumpa istilah irsun. Irsun ni membawa maksud perpustakaan. Boleh, perpustakaan. Faraid tu juga bolehlah kita kata mengaji apa? Ilmu Faraid, ilmu nak memberi pusaka ataupun ilmu perpustakaan lah juga. Okey, baik. Seterusnya waris. Tadi irsun, kan ni waris. Apa itu waris? Waris tu ialah orang yang mempusakai. Orang yang mempusakai, maksudnya macam mana? Apabila ada orang mati, contohlah kita nak ambil mudah, dia nak ambil mudahnya, nak mudah fahamnya, kita tengok diri kita sendirilah. Contoh ibu ataupun ayah kita mati. Apabila ibu ataupun ayah kita mati, meninggal mati samalah tu. Apabila ibu ataupun ayah kita mati, meninggal, maka mak ayah kita tadi tu ada harta. Jadi harta tu akan sampai dekat kita. Maksudnya kita sebagai anak ni akan dapat. Jadi kita ni, diri kita ni apa nak dipanggil apa? Yakni waris. Boleh. Ataupun kita kata waris si mati pun boleh juga. Samalah tu, waris si mati. Yakni orang yang akan mendapat pusaka. Orang yang mempusakai akan harta si mati itulah. Okey, baik. Habis yang kedua. Yang ketiga pula, muwaris. Yang ketiga dia muwaris. Muwaris ni apa dia? Muwaris ni ialah tuan harta yang mati ataupun si mati. Muwaris ni apa dia? Muwaris ni adalah tuan ataupun orang yang mati tu, ataupun kita panggil si mati, ataupun kita panggil mayat. Boleh juga. Maksudnya mayat ataupun si mati. Itu nama dia muwaris.
Kalau waris, orang yang dapat pusaka. Mewaris, tuan pusaka. Irsun, perpustakaan. Okey, baik. Habis. Seterusnya, yang keempat, maurus. Yang keempat, maurus. Apa dia itu maurus? Yakni harta yang dipusakakan. Harta yang dipusakakan. Ataupun kita sebut maurus ataupun tarikah. Orang dia sebut harta-harta tarikah. Dia lah tu, harta tu lah. Boleh. Ataupun yang lain, ataupun kita panggil lainnya adalah maurus. Yakni harta. Harta yang dipusakakan. Okey, baik, habis. Jadi ada 4 lah. Untuk permulaan ni dia ada 4. Pertama sekali irsun, yakni perpustakaan itu sendiri ataupun faraid itulah. Okey, seterusnya adalah waris. Yakni orang yang mendapat pusaka. Yang seterusnya mauris, mewaris. Boleh, mewaris ni apa dia? Si mayat ataupun si mati ataupun tuan bagi harta tu. Lepas tu pula adanya maurus. Maurus tu harta. Okey, baik, habis 4 yang pertama. Okey, baik. Jadi ada apa-apa soalan boleh tulislah kat ruangan komen tu. Boleh tulis kat ruangan komen tu sebab saya pun tengah monitor dekat ni lah, dekat telefon. Jadi kalau ada apa-apa soalan yang mengenai ni, yang diterang sajalah. Soalan-soalan lain tu nantilah. Yang mana yang sedang diterang ni boleh tengok kat situ. Okey, baik. Mana lagi? Okey, baik. Apabila kita dah habis yang 4 yang pertama tadi itulah, irsun, waris, mewaris, lepas tu pula maurus. Okey. Seterusnya apa yang kita kena tahu adalah kita kata adanya bahagian-bahagian. Boleh. Maksudnya kita kata martabat ataupun kita kata carta. Boleh, carta. Carta tu kalau tengok dalam kitab, ada saya dah sediakan pada muka surat sebelah. Pada muka surat sebelah. Mana ada muka surat sebelah? Okey, baik. Ni. Tu. Kalau dalam kitab boleh tengok pada muka surat sebelah lah. Kalau ada banyak kitab faraid pun dia ada, kita kata kaedah ataupun cara-cara penyampaian dia lah masing-masing lah. Yang mana kita kata ambil daripada guru lah. Boleh. Ni saya punya kaedah kat sini ni dalam bentuk gambar rajah ni. Saya ambil daripada Ustaz Hasan. Ustaz Hasan Bilal. Kalau siapa yang duduk di Pondok Pasir Tumbuh dia akan tahulah. Yang Tok Bilal, yang mana kita panggil Ustaz Hasan. Ustaz Hasan tu dia antara salah seorang guru yang ajar ilmu faraid dan ilmu falak. Jadi saya mengaji dengan dia lah. Jadi kita kata gaya bahasa ataupun simbol-simbol ni lah. Simbol-simbol yang nak memudahkan untuk kita memahami ilmu faraid ni. Ini saya ambil daripada Ustaz Hasan. Ustaz Hasan Bilal. Pondok Pasir Tumbuh. Okey, baik. Jadi boleh tengok pada muka surat sebelah lah. Okey, baik. Jadi dalam carta ni, dalam kita kata ni lah. Dalam kita kata simbol-simbol ni, adanya tiga kategori. Kategori yang pertama adalah usul. Usul ni kita kata atas. Lepas tu kita adanya furuk. Furuk ni kita kata ke bawah. Dan yang ketiga adalah hawashi. Hawashi ni kita kata kiri dan kanan. Boleh, kiri dan kanan. Tu. Okey, baik. Okey, baik. Jadi kita tengok balik pada muka surat 1. Okey. Okey, jadi kat sini usul. Tu, usul. Usul tu apa? Usul tu ataupun dalam kata mudah atas. Maksudnya kita ambil
daripada mayat, waris mayat ni ataupun waris si mati ni ke atas. Itu kita panggilkan dengan istilah dia usul. Boleh. Lepas tu pula daripada mayat ke bawah. Dia punya waris mayat ke bawah ataupun waris si mati ke bawah, kita panggil dengan furu'. Furu' ataupun cabang ke bawah. Lepas tu pula daripada mayat ataupun si mati, dia punya waris kiri dan kanan, kita panggil dengan istilah dia hawashi. Boleh, hawashi. Tu. Cuba kita tengok. Usul. Tu usul. Apa dia itu usul? Bapa, datuk. Bapa, datuk, ibu hingga ke atas. Nampak anak panah ke atas. Okay, baik. Jadi antaranya adalah siapakah usul itu? Bapa, datuk. Datuk kat sini membawa maksud dua lah. Datuk laki-laki ataupun datuk perempuan, ataupun dalam kitab dia tulis dengan nenek. Nenek ataupun apa tu, nenek lelaki ataupun nenek perempuan. Maksudnya ditulis dengan nenek. Ada setengah kitab dibawa datang dengan datuk. Lepas tu ibu. Okey, baik. Jadinya betul. Okey, baik. Okey. Jadi dalam ilmu faraid ni dia ada tiga benda yang kita nak kena faham. Ataupun ada tiga benda ataupun tiga kategori. Maksudnya ataupun mudah cakapnya macam ni lah. Tiap-tiap seorang daripada kita ni dia akan jadi salah satu daripada tiga kategori. Sama ada seseorang itu akan jadi usul, ataupun seseorang itu akan jadi furu', ataupun seseorang itu akan menjadi, kita kata, hawashi. Boleh? Tidak. Baik, minta maaf. Telefon habis bateri pula. Okey, baik. Sekali lagi ya. Maksudnya seseorang daripada kita ataupun saya buat sini lah. Boleh. Mana dah? Okey. Okey, baik. Maksudnya kita ni kita kena letakkan diri kita ni sebagai, kalau nak mudah nampak lagi lah, maksudnya kita kena anggap diri kita ni mayat ataupun si mati ataupun macam ni lah. Saya tulis dulu Okey, jadi kita kena letakkan diri kita ni sebagai mayat lah. Pertama sekali.
pertama sekali kita kena letak diri kita ni sebagai mayat. Lepas tu baru kita nampak lah. Okay. Daripada mayat ni, yang mana saya sebut tadi, kita ada usul, furu' dan hawashi. Yang mana kita kata usul adalah daripada mayat ataupun kita ni waris yang ke atas. Ini adalah kita panggil dengan usul. Usul. Boleh. Kalau kita kata daripada kita ni sebagai mayat, ahli waris yang ke bawah adalah kita panggil dengan furu'. Boleh. Okey, kalau kata daripada kita mayat, kiri dan kanan adalah kita panggil hawashi. Kiri dan kanan. Ni hawashi. Boleh. Tu. Jadi ada 3 lah. Boleh. Pertama sekali kita kata usul. Yang keduanya adalah kita kata furu'. Dan yang ketiga dia adalah hawashi. Jadi ada 3. Okay, baik. Jadi minta maaf saya tak boleh nak tengok komen. Telefon habis bateri. Sekejap. Jadi minta maaf saya tak boleh nak tengok komen. Telefon baik. Okay, baik, jadi habis. Jadi habislah. Kita kata berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi habis dah. 7 istilah yang mana kita akan jumpa di dalam ilmu faraid ni. Kita kata berapa dah ni, baik. Lepas tu kita sambung lagi pada muka surat 2. Dia habis dah. 7 istilah yang mana kita akan sambung lagi pada muka surat faraid ni. 2. Kita kata berapa dah ni, baik. Lepas tu kita sambung lagi pada muka surat. Okay, pertama tadi usul tu apa? Bapa, datuk. Yang ni datuk tu 2 lah. Sama ada datuk laki-laki ataupun datuk perempuan. Ataupun nenek laki-laki ataupun nenek perempuan. Itu istilah. Okay, pertama tadi usul tu apa? Lepas tu ibu dan datuk tu dia hingga ke atas lah. Maksudnya bapa dia ke atas laki-laki ataupun datuk. Lepas tu pula ibu hingga ke atas lah. Laki-laki ataupun nenek lah. Nanti kita akan terang lagi lah. Usul ataupun kita pegang dan datuk tu dia hingga ke atas lah. Okey, lepas tu furu' ataupun datuk. Lepas tu pula furu' ni kita kata daripada si mati dan ke bawah. Ataupun kita pegang pada yang ni kita kata adanya anak. Okey, lepas tu cucu hingga ke bawah. Itu adalah furu' ni kita kata furu' ataupun kita sebut furu' waris dan ke bawah. Boleh. Anak tu 2 lah. Anak adanya anak lelaki ataupun perempuan, cucu hingga ke bawah.
Lepas tu pula adalah cucu ada juga cucu lelaki dan cucu perempuan. Anak tapi lagi akan adalah anak kita kata sedikit perempuan, ada kita kata sedikit berbeza sikit cucu. Okey, lepas tu kita adanya hawashi, golongan hawashi itu apa adalah saudara dalam kitab faraid kita akan banyak kita sebutkan perkataan saudara. Okey, ini kita kena faham dah hawashi tu bila disebut saudara tu kita akan tengok saudara dalam kitab faraid ni adik beradik, sebutkan perkataan adik beradik. Jadi dalam kitab faraid kita kena faham perkataan saudara. Jadi kita faham dah saudara tu apa dia, yakni adik beradik. Kalau kita faraid ni adik beradik, sebab kita kata orang Melayu kata ni dia banyak beradik. Jadi dalam kitab faraid kita kena faham perkataan saudara. Jadi bila kita sebut saudara dalam yakni kata Melayu kita ni apa dia, sebab papat itu adalah banyak saudara kita. Jadi dalam kitab faraid kalau dalam ilmu faraid perkataan saudara itu apa dia, adik beradik dalam yakni kata Melayu kita ni apa dia, sebab papat itu adalah banyak saudara kita nak kata. Kalau dalam ilmu faraid perkataan saudara itu apa dia, adik beradik. Kita tengok daripada segi Melayu kita ni apa dia, kita tengok daripada sudut pandang kita, maksudnya kita ni sebagai apa kalau kita nak kata juga jadi saudara. Dalam ilmu faraid perkataan saudara itu apa dia, adik beradik. Kita baik-baik setakat ni kita tak ada apa-apa soalan, tak ada apa-apa sini sebenarnya tak ada ruangan komen lah jadi saudara dekat ruangan komen saya tengoklah saudara itu apa dia, yang mana berkaitan lah. Kita baik-baik setakat ni kita tak ada apa-apa soalan, tak ada apa-apa sini sebenarnya tak okey. Jadi kita nak masuk jadi saudara dekat ruang surat 2 lah. Saya tengoklah saudara itu pada muka surat 2. Kita baik-baik setakat ni kita tak ada apa-apa soalan, tak ada apa-apa sini sebenarnya tak okey. Jadi kita nak masuk saudara dekat ruang surat 2 lah. Saya tengoklah saudara itu macam yang permulaan tadi. Yang saya nak katakan adalah kamus ni adalah susunan daripada risalah ataupun kitab suruhan Sahih Mastika yang mana saya susun. Macam yang tak siap lagi, jadi ada yang saya nak katakan adalah banyak lagi lah yang saya nak ubah lagi lah, susunan daripada susunan risalah atau kitab suruhan Sahih Mastika yang mana saya susun. Macam yang tak siap lagi kerja masa nak cetak kitab, jadi saya buat masuk dulu lah. Banyak lagi lah yang saya nak ubah lagi lah. Lepas ni mungkin tak seterusnya mungkin lebih kemas lagi lah dan lebih terangkan. Macam yang tak siap lagi kerja masa, jadi kita tengok pada muka surat 2, jadi saya buat masuk dulu lah. Pada muka surat 2 ni kita tengok adanya istilah ataupun yang berkaitan yang kita akan jumpa dan masa lagi adalah di'an. Tak siap lagi kerja masa di'an pada muka surat 2. Di'an ni kat mana lagi kita nak jumpa, kita tengok dalam kita kata bab nikah kahwin, istilah ataupun yang berkaitan kita mengaji suku bab nikah kahwin. Kalau kita kata dalam khusus kahwin takkan jumpa. Kat mana lagi kita nak jumpa, kita tengok halaman kata bab nikah kahwin. Kita tak sembang pun pasal mufahakan, dia banyak cerita pengalaman. Kalau kita kata pengalaman dalam majlis baju kahwin tak tentulah khusus nikah hanya. Pengalaman ni daripada segi kita kata kita tak sembang pun pasal mufahakan, dia banyak cerita pengalaman nikah kahwin tu kurang pengalaman dalam kita kata khusus nikah hanya. Baik, jadi di'an ni tak ada jumpa dalam bab nikah kahwin lah, tak sembang pun pasal bab munakahat nikah kahwin tu baik. Jadi di'an, apa tu di'an? Kita kata khusus nikah. Di'an tu ialah, jadi di'an ni tak ada jumpa dalam bab nikah kahwin lah pun tiada mengaku ataupun menafi anak dengan menggunakan perkataan nikah. Di'an yakni seolah-olah seperti anak, maksudnya anak tiada mengaku ataupun daripada isteri kita tu kita menafikan bahawa tu adalah anak perkataan boleh di'an dalam kata lain seolah-olah seperti berzinalah anak tu adalah mengaku ataupun daripada isteri kita tu kita menafikan bahawa tu adalah anak. Ialah itu semua kita nak kita boleh sesi malam adalah untuk kamu faraid adalah kita nak belajar mengenai perkataan-perkataan istilah-istilah. Kita menafikan bahawa tu adalah anak. Baik, seterusnya adanya wala'. Sesi malam ada wala' ni adalah kita kata memerintah, belajar mengenai perkataan-perkataan ni. Kalau dalam kitab baik, seterusnya adanya wala'. Sesi malam ada wala' ni adalah kita kata tu memerintah, tu takdir, pekarangan ataupun
terjemahan kitab Syekh Daud. Seterusnya adanya walak. Dan kitab ni dia huraikan panjang mengenai Ghayatul Mustaqim, penerangan ataupun terjemahannya penerangan bab walak Syekh Daud. Seterusnya adanya walak. Kitab ni faslun fi bayani irsi bil walak. Walak. Jadi walak tu maksud dia apa? Yakni penerangan bab walak Syekh Daud ataupun walak ataupun faslun fi bayani irsi bil hamba dan tuan hamba. Jadi walak sekarang ni tak ada lah. Dia tak ada hamba dan tuan hamba. Hamba ni adalah hamba abdi. Tak ada dah hamba abdi lah. Sekarang ni adanya hamba apa? Hamba tu maksudnya kita kata pekerja. Hamba sekarang ni tak ada lah. Dia tak ada hamba dan tuan hamba tu bos lah. Tapi bukan tak ada dah hamba abdi lah. Ternak ni zaman ni adanya hamba apa? Zaman-zaman dulu adanya tuan hamba dan sekarang ni adanya hamba. Contoh tuan hamba tu bos Islam berperang dengan kafir. Lepas tu tak ada pun ternak. Lepas berperang tu menang. Islam menang dan kita tangkap orang kafir tu. Jadi orang kafir yang kita tangkap tu sekarang ni dia jadi apa? Dia jadi hamba. Lepas tu hamba kepada lepas berperang budak Islam lah menang. Beli jual beli hamba ni beli kafir tu. Jadi orang tu banyak dah kat tu sekarang ni dia jadi apa? Dia jadi hamba. Kata lepas tu hamba kepada adanya hamba berperang budak Islam lah menang. Beli jual beli hamba ni beli kafir tu. Jadi orang tu banyak dah kat tu sekarang ni adalah beberapa nama hamba lagi lah. Jadi hamba-hamba ni adanya hamba bila Islam lah. Kali ikutnya dia tak boleh ada harta. Tapi apabila kita kata hamba, seseorang hamba tu telah adalah beberapa nama hamba lagi lah. Telah dimerdekakan oleh hamba ni punya penghulu. Tuan dia tu kali ikutnya dia tak boleh ada harta. Sekarang ni dia dah jadi seorang yang merdeka. Kita kata hamba. Jadi apabila dia jadi seorang merdeka, dia bolehlah memiliki harta. Dia boleh dah merdekakan oleh nak dapat harta dulu, nak memiliki harta. Waktu zaman jadi hamba dia tak boleh. Sekarang ni dia dah segala hamnya merdeka. Harta bagi hamba tadi tu kalau kata dia bekerja pun dia bolehlah penghulu dia dan yang dapat. Tetapi apabila telah dimerdekakan nak memiliki harta yang mana hamba tu usahakan segala hamnya dia 100% bagi hamba dimerdekakan lah bekerja pun dia bolehlah. Lepas tu hilanglah dia dan yang dapat. Tetapi apabila baik jadi walak yang ni kita kata memerintahkan yakni memerdekakan hamba yakni tuan ataupun tuan bagi hamba yang merdeka. Jadi walak yang ni kita kata ikut memerintahkan kita panggil mukti tuan hamba memerdekakan hamba yakni tuan ataupun tuan bagi hamba yang merdeka. Jadi walak yang ni kita kata ikut memerintahkan kita panggil mukti tuan hamba memerdekakan hamba yakni tuan ataupun Okey, minta maaf. Tadi tu buka sebab telefon habis bateri, telefon bawa on. Jadi buka Facebook tu tadi tu on voice. Minta maaf. Okey, baik. Minta maaf lah malam mula-mula ni tadi. Dekat mana tu? Suara mula tindih dekat mana tu? Minta maaf, sekejap. Suara tindih pula. Sekejap.
Okey, baik. Tu boleh. Suara bertindih mula daripada hawashi. Okey, baik, sekali lagi. Minta maaf. Minta maaf malam mula-mula ni. Kalau les guna telefon saja tak apa, senang. Ni saya cuba guna laptop. Tu dia jadi banyak masalah sikit. Okey, baik. Okey, baik, sekali lagi lah. Okey, baik. Okey, jadi pertama sekali macam ni. Tu mana? Kita ada 3 golongan. Maksudnya diri kita ni, maksudnya setiap seorang daripada setiap seorang lah, yang mana yang mendengar dekat rumah, saya sendiri, kita akan jadi salah satu daripada 3 golongan. Pertama sekali, sama ada kita ni adalah seorang yang dinamakan usul, ataupun kita sekarang ni ataupun kita ni akan masuk bawah kategori furu' ataupun hawashi. Usul adalah daripada mula, kita kata daripada mayat ni. Usul tu mayat ke atas. Maksudnya bapa, ibu, datuk, nenek, itu adalah apa kita panggil usul. Daripada mayat pula ke bawah, yakni anak cucu. Anak bagi mayat ataupun kita kata cucu bagi mayat. Itu adalah orang panggil furu'. Okey. Daripada mayat ke tepi pula, maksudnya adik-beradik, ataupun saudara, itu adalah dinamakan hawashi. Maksudnya kita boleh jadi mana salah satu pun. Sama ada kita ni usul, kita boleh jadi furu' ataupun kita boleh jadi hawashi. Tapi kita tengok siapakah mayat tu. Kalau tengok dekat dalam skrin, mana kat sini ni, sekarang ni kita buat diri kita ni adalah sebagai mayat. Sekarang ni kita buat diri kita ni sebagai mayat. Jadi apabila kita ni mayat, kita ni yang mati, jadi mak ayah kita sekarang ni adalah usul. Okey. Dan apabila kita sekarang ni kita buat kita ni yang mati ataupun kita ni mayat, jadi kiri dan kanan adalah siapa dia? Adalah kita kata adik-beradik kita yang laki dan yang perempuan. Ni yang laki, ni yang perempuan. Hawashi ni adalah adik-beradik bagi si mati. Yakni kalau kata kita ni mati, siapakah kat tepi ni? Adik-beradik kita lah. Sebab tu saya lebih suka buat bahawa mayat ni kita sendiri. Boleh. Ataupun kita buat diri kita ni sebagai anak bagi si mati. Jadi kita nampak bahawa mayat sekarang ni adalah sama ada mak ataupun ayah kita. Okey. Kalau kata sekarang ni kita ni adalah mayat, kita ni adalah orang yang mati, bahawa bawah, yang dekat bawah ni siapa dia adalah anak cucu kita. Kalau kata kita ni yang dah berkahwin, adanya anak. Anak tu duduk di mana? Kategori ni. Dekat furu'. Boleh. Okey, baik. Habis. Okey. Okey, jadi sekali lagi lah. Jadi usul ni adalah bapa, ayah. Datuk kat sini yakni sama ada datuk lelaki ataupun datuk perempuan ataupun kita sebut dengan nenek. Dalam kitab faraid nanti kita akan jumpa setengah dia bawa datang dengan datuk, setengah lagi dia bawa datang dengan perkataan nenek. Jadi sama ada nenek laki-laki ataupun nenek perempuan lah. Okey, baik. Lepas tu pula kita adanya ibu. Ibu ni mak lah, mak kita. Lepas tu pula hingga ke atas lah, maksudnya bapa, datuk hingga ke atas ataupun ibu, nenek hingga ke atas. Okey, baik, habis. Okey, lepas tu adanya furu'. Furu' ni anak, sama ada laki-laki atau perempuan. Lepas tu pula cucu, sama ada cucu laki-laki ataupun cucu perempuan. Hingga ke bawah, ataupun kita panggil juga dengan furu' waris. Samalah, furu' ataupun furu' waris. Ataupun anak cucu, samalah tu. Okey, lepas tu kita adanya hawashi. Hawashi ni yang tepi. Tu saya ada buat dah tu anak panah tu. Boleh. Hawashi tu apa? Saudara-saudara ataupun kita panggil adik-beradik. Dalam kitab faraid dia bawa datang dengan saudara-saudara. Boleh. Dia bawa datang dengan saudara-saudari. Kebanyakan dalam kitab faraid dia bawa datang dengan saudara-saudara. Saudara-saudara tu apa? Yakni adik-beradik. Boleh. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Okey, lepas tu habis.
Jadi habis ada 3 kategori, yakni usul, furu' ataupun furu' waris, dan yang ketiga adalah hawashi. Okey, baik, habis. Lepas tu kita tengok pada muka surat 2. Okey, baik. Dalam muka surat 2 ni, mula-mula sekali kita akan jumpa li'an. Li'an ni satu istilah fiqh lah. Li'an. Yang mana kita akan jumpa dalam bab munakahat, yakni bab nikah kahwin. Boleh. Dalam bab nikah kahwin kita akan jumpa li'an. Dalam khusus nikah pun, masa pengalaman sendiri pun saya tak dengar lagi lah dia sebut penceramah tersebut li'an ke ataupun yang sama waktu dengannya lah. Kat khusus nikah ni dia banyak ceritakan pengalaman-pengalaman. Tu. Baik. Okey, habis. Okay, sekarang ni kita akan jumpa istilah li'an. Li'an tu apa? Tiada mengaku ataupun menafi. Menafi apa? Menafi anak. Anak siapa? Anak kita. Boleh. Tu. Menafi anak dengan menggunakan perkataan li'an. Yakni seolah-olah seperti anak zina. Yakni kita tuduh anak tu adalah anak zina. Ni bab li'an. Tak apalah nantilah. Tu nanti kita akan nanti Ustaz Asrul akan terang lah nanti bila sampai bab dia. Okey, baik. Lepas tu kita adanya kita ada walak. Boleh. Walak dalam kitab Ghayatul Takrib, susunan ataupun terjemahan Syekh Daud, dia bawa maksud dengan memerintahkan. Walak ni apa dia? Memerintah. Boleh. Kalau dekat sini dalam kitab Kamus Faraid ini, walak tu apa? Memerdekakan hamba, yakni tuan ataupun puan bagi hamba yang dimerdekakan. Boleh. Ataupun mu'ti. Tu. Jadi ni pun dalam kitab Cahaya Mestika tak ada. Bab ni dia tak ada. Sebab apa? Sebab pengarang mengatakan bahawa tak ada dah hamba. Walak-walak ni kita kata adanya hamba, adanya tuan hamba. Kalau kata zaman sekarang ni kita kata bos dengan pekerja. Tu tak boleh lah kita kata itulah ni, bukan. Itu lain. Walaupun bos dan pekerja, dia tak sama maksud dengan kita kata penghulu ataupun tuan bagi hamba dan hamba. Yang ni kat sini ni hamba tu apa? Hamba sahaya. Boleh. Jadi hamba tu pula dia adalah beberapa jenis juga. Hamba mukatab. Hamba saya tak ingat lagi lah. Boleh. Kalau hamba mukatab ni hamba yang diangkat kitabah. Boleh. Ataupun kita kata hamba tu yang mana dia boleh dimerdekakan dengan bayaran. Maksudnya contoh dia buat perjanjian dengan penghulu dia. Apabila dia buat perjanjian dengan penghulu, contoh 2 kali bayar, dimerdekakan. Jadi pada ketika tu hamba tu boleh memiliki harta. Boleh. Yang dekat sini ni maksudnya hamba tadi tu yang mana hamba tu boleh nak dapat harta. Tapi kalau kata hamba pada asalnya, hamba tu tak boleh dapat harta walaupun dia usaha, walaupun dia bekerja. Penghulu tu kata dekat hamba tu, kau pergi kerja. Jadi gaji yang hamba tu dapat tadi tu semuanya adalah milik penghulu, bukan milik hamba, milik penghulu. Hamba tak boleh nak memiliki harta, melainkan hamba kitabah yang diangkat yang diangkat kitabah yang untuk dimerdekakan, ataupun hamba yang telah dimerdekakan oleh penghulu dia. Jadi hamba yang macam tu dia boleh memiliki harta. Cumanya selepas hamba tu mati, dia tak ada ahli waris. Jadi apabila dia tak ada ahli waris, jadi harta tu nak pergi dekat siapa? Boleh. Macam tu lah. Tu nanti akan kita ni lagi lah. Tu perhalusi dia punya istilah-istilah dia. Okey, baik, habis. Okey, baik, seterusnya. Tu boleh lagi ke? Kalau ikut ni dah sejam dah ni. Cuba komen, boleh lagi ke? Boleh teruskan lagi ke? Boleh komen ke? Kita.
Okey, baik. Jadi insyaAllah kita dalam kan ukur apa ni? Sikit lagi. Mungkin dalam 20 minit lagi lepas tu kita berhenti lah. Lepas tu insyaAllah kita sambung esok pula lah. Sebab hari ni lambat sikit. Macam-macam masalah. Okey, baik. Okey, baik. Jadi lepas tu kita tengok pula. Okey, dalam kita mengaji faraid ataupun dalam kita mengaji ilmu faraid ataupun ilmu perpustakaan ni, dia adanya kita kata bahagian laki-laki dan juga bahagian perempuan. Maksudnya laki-laki, pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, yang mana yang akan dapat perpustakaan, yang mana akan mendapat harta bagi si mayat ataupun si mati. Maksudnya adanya laki-laki dan adanya perempuan. Okey, baik. Jadi apabila kita sebut laki-laki, ada beberapa yang kita kena tahu, dan juga perempuan, bilangan-bilangan dia lah. Boleh. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam kitab pada muka surat 2. Sekarang ni kita duduk pada muka surat 2. Okey, baik. Pada muka surat 2. Okey, baik. Pada muka surat 2 ni kita boleh tengok. Ni pun tak tulis 1, 2, 3. Jadi kena tengok lah. Okey, baik. Jadi insyaAllah esok saya akan ni lah, kita perbaikilah malam ni, kita sepintas lalu lah insyaAllah. Okey, baik. Pertama sekali kita tengok adanya istilah ataupun perkataan dalam ilmu faraid ni, iaitu ibnu ataupun kita kata anak laki-laki. Boleh. Jadi untuk peringkat pertama sekali, peringkat permulaan ni, kalau kata yang mendengar dekat rumah ataupun para asatizah lah, yang mana yang mungkin dah mengaji ilmu faraid, tak apa. Yang mana belum biasa mengaji ilmu faraid ataupun inilah kali pertama, jangan pening-pening lagi lah, jangan duk bersebok-sebok lagi ataupun duk bergaduh-gaduh lagi, nak hafal, tak payah dulu. Maksudnya untuk peringkat permulaan ni, dengar, tengok dulu. Lepas tu barulah kita boleh nak hafal ataupun lain-lain lah kita kata. Okay, pertama sekali adanya ibnu. Ibnu ni apa? Yakni anak laki-laki. Boleh. Ataupun tulis siap-siap dalam kitab, tulis dalam kitab masing-masing. Okey, ibnu yakni anak laki-laki, ataupun tulis sebagai AL. AL. Ni boleh tengok dalam muka surat sebelah lah. Sama lah tu. Saya dah buat dalam bentuk simbol. Okey, baik. Sekarang ni ibnu. Ibnu tu yakni anak laki-laki. Jadi kita buat dalam bentuk simbol lah. Boleh. Okey, mayat. Okey, sekarang ni mayat duduk di tengah-tengah. Sambil-sambil tu boleh tengok muka surat sebelah, yang mana ada kitab boleh tengok muka surat sebelah. Okey, baik. Mayat akan duduk di tengah-tengah. Jadi mayat ni bolehlah, kalau kata nak mudah nampak, tulis kita sendirilah. Kita ni adalah mayat. Okey. Ataupun buat mak ayah kita pun tak apa juga. Buat mayat ni sebagai mak ayah kita. Okey, baik. Lepas tu, yang tadi tu mana? Yang tadi. Okey, pertama sekali ibnu. Ibnu tu apa? Anak laki-laki. Ataupun dalam bentuk simbol dia, kita buat dengan anak laki-laki lah. Boleh. Kita pun tak payah lah, kita mula.
Okey, baik. Jadi sekarang ni ibnu tu adalah anak laki-laki. Okey, lepas tu pula yang kedua. Yang kedua dia ibnu beni. Ibnu beni. Ibnu beni yakni cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Okey, baik, sebelum saya pergi lebih jauh, okey. Pertama sekali kita kena tulislah, tulis sikit. Okey. Dalam apa-apa yang kita nak sebut dalam ilmu faraid ni, kita kena idafat ataupun kita kena sandarkan kepada si mati. Itu sangat penting tu. Apabila kita sebut anak laki-laki, si mati. Apabila kita sebut cucu laki-laki daripada anak laki-laki, si mati. Maksudnya apa-apa pun dengan si mati. Tu ataupun kita panggil idafat lah. Kita sandarkan. Boleh. Kalau anak ataupun kita sebut ibnu, ataupun kita sebut anak si mati. Kalau cucu laki-laki pun cucu laki-laki si mati. Macam tu. Okey, baik. Tu kena tulis lah tu, catat sikit Okey, baik. Pertama sekali adanya ibnu. Ibnu tu yakni anak laki-laki dengan dengan kita buat simbol sebagai AL, anak laki-laki, AL. Boleh. Okey, lepas tu adanya ibnu beni. Yakni cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Boleh. Cucu boleh. Cucu laki-laki, CL. Ataupun nak buat CLAL. Boleh juga, tapi tak apalah. Boleh. Ibnu beni adalah cucu mana? Allah. Padam. Anak laki-laki, lepas tu pula cucu laki-laki. Okey, baik. Baik, jadi ibnu anak laki-laki kita buat simbol AL, lepas tu adanya ibnu beni. Ibnu beni kita buat dengan simbol CL ataupun CLAL. Boleh, cucu laki-laki daripada anak laki-laki bagi si mati. Macam tu. Okey, baik, lepas tu adanya abun. Tu. Abun tu apa? Abun tu adalah bapa. Kita buat dengan B. Kita buat dengan simbol B. Bapa. Ataupun ayah. Boleh. Habis. Lepas tu pula adanya jaddun. Jaddun ataupun kita sebut datuk. Ataupun dalam kitab lain sebut dengan nenek. Boleh nenek dekat sini bukan nenek perempuan lah, yakni nenek laki-laki lah. Jaddun, yakni datuk laki-laki pihak bapa. Boleh. Maksudnya dekat mana? Dekat sini. Dia akan duduk di sini. Datuk. Sebab dengan simbol D. Datuk. Boleh. Okey, baik. Ni dah ada berapa dah? Jadi ada 4 dah istilah pada malam ni. 4 istilah dah. Pertama sekali ibnu. Ibnu yakni anak laki-laki. Ni satu. Okey, lepas tu pula yang kedua. Yang kedua dia cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Okey, baik. Lepas tu adanya abun. Abun. Ketiga abun. Abun tu siapa dia? Abun yakni bapa. Dengan kita buat simbol B. Okey, lepas tu adanya jaddun. Jaddun yakni datuk. Datuk laki-laki pihak bapa. Kita buat dengan simbol D. 4. Okey, baik. Okey. Nampak? Jadi kat sini kita nampak dah. Kalau kita buat D kita sebagai mayat, jadi kita nampak dah siapa dekat sini. B ni siapa, D ni siapa, AL ni siapa, CL ni siapa. Boleh. Jadi saya lebih suka anggap diri kita ni sebagai anak. Biar kita duduk dekat sini sebenarnya. Biar kita duduk dekat bahagian jadi anak. Boleh. Okey.
Jadi apabila kita ni duduk di pihak ataupun duduk di bahagian anak, jadi apabila kita tengok atas ni mayat. Mayat ni sama ada ayah ataupun ibu. Mak ayah kita lah. Macam tu boleh. Kalau kita duduk di sini. Kalau kata kita duduk di mayat, kalau kita yang jadi mayat sekarang ni, B ni adalah ayah kita. D ni adalah datuk. Tapi kalau kata kita buat diri kita sebagai terpadam lagi. Tu. Kalau kata kita buat sebagai apa tu, anak lelaki, jadinya terpadam lah. Okay, baik. Kalau kata kita buat diri kita sebagai anak laki-laki, maka mayat ni adalah mak ayah kita. Boleh. Kemudian ni. Kemudian B. B ni adalah datuk nenek kita. D tu siapa dia? Moyang kita. Macam tu lah. Okay, baik. Ni 1, ni 2, 3, ni 4. Baik, habis. Jadi bila kita tengok macam ni, kita nampak dah. Nampak? Ni usul. Turun bawah daripada mayat ni adalah furuk. Boleh? Okey, baik. Lepas tu kita tengok dalam kitab. Abun, ibnu beni, apa tu, ibnu beni, abun, jaddun. Lepas tu syakik. Syakikun. Boleh. Ataupun dalam bentuk simbolnya qaf lah. Apa dia? Syakikun. Syakik ni yakni saudara. Jadi tadi kita ni dah. Saya dah sebut dah tadi kan. Apabila kita sebut saudara, yakni kena pada kata adik-beradik. Okey, jadi saudara yakni adik-beradik laki-laki seibu sebapa. Ni jangan duk pening lagi dah. Tu satu lagi istilah, seibu sebapa, seibu. Dia ada 3. Seibu sebapa, lepas tu sebapa, seibu. Baik, jadi sekarang ni kita kata seibu sebapa. Boleh. Syakik ataupun kita buat dengan simbol A1. Syakik yakni A1. Ini menunjukkan bahawa ini adalah adik-beradik seibu sebapa dengan si mati. Ataupun dalam kata lain, mudahnya nak nampak macam mana adik-beradik betul kita lah. Jadi kita ada berapa adik-beradik? Adik-beradik laki-laki lah. Jadi adik-beradik laki-laki tu kita kata A1 lah. Boleh A1 tu. Okey, baik. Lepas syakik, kita adanya akhun li'ab. Akhun li'ab ataupun saudara laki-laki sebapa. Maksudnya bapa saja sama dengan mayat. Ibu tak sama. Tu panggil sebapa. Jadi akhun li'ab, yakni adik-beradik laki-laki sebapa ni kita buat dengan simbol A2. A2 boleh. Okay, lepas tu tengok dalam kitab adanya lagi akhun li'um. Akhun li'um yakni saudara laki-laki seibu, yakni sama ibu saja, bapa tak sama. Boleh. Jadi kita buat dengan simbol A3. Boleh. Jadi 7 dah istilah-istilah yang kita dah belajar malam ni. Boleh. Okey, baik. Jadi kita nampak dah dekat sini kan. Yang bahagian atas, bahagian ni adalah kita kata usul. Yang mana kita kata bawah ni pula adalah kita kata furuk. Dan yang ke tepi, yang A1, A2, A3 ni, ini adalah kita kata hawashi, yang ke tepi. Yang ke tepi ini adalah hawashi. Ini adalah hawashi. Boleh.
Okey, jadi jelas ke setakat ni? Ni sebab kita tak pakai Google Meet, payah sikit. Jadi saya harap jelas lah. Jadi jadi kita berhenti takat tu dulu lah. Kita berhenti takat akhun li muka surat 2, kita berhenti takat akhun li yakni saudara laki-laki seibu. Boleh. Jadi kita berhenti takat tu dulu lah. Saya pun penat dah ni. Penat, pening semua dah. Jadi minta maaf, tak berapa nak sempurna untuk malam pertama ni. InsyaAllah kita akan kemas sini balik lah. Okey, baik. Saya ulang balik sekali lagi lah. Kita ada apa tu? Baik. Usul furuk. Ini kita panggil dengan hawashi. Laki-laki. Okey, baik. Okey. Jadi kita buat recap. Jadi kita buat recap untuk malam ni lah. Untuk sesi pertama, boleh. Untuk sesi pertama, kamus faraid untuk daurah faraid pada malam ni. Kita recap balik lah. Okey. Kita tengok dulu dalam kitab. Nanti saya potong. Bahagian ni nanti saya potong. Okey, baik. Untuk sesi pertama malam ni, untuk kamus faraid daripada risalah suruhan Cahaya Mestika ni, sepintas lalulah kita recap. Okey, baik. Okey, untuk 4 yang permulaan ni, irsun, waris, muwaris, maurus. Okey. Pertama sekali, irsun. Irsun tu apa? Irsun adalah perpustakaan. Ataupun kita kata faraid perpustakaan. Tapi maksud dia lain lah. Ada lagi maksudnya kita kata pembahagian. Boleh. Irsun. Okey. Selepas tu kita adanya waris. Waris ni siapa dia? Waris ni ataupun kita sebut dengan ahli waris. Waris ni apa dia? Waris ni adalah orang yang menerima pusaka. Orang yang dapat pusaka. Apabila adanya seorang meninggal dunia, adanya si mati, jadi dia tu ada harta, jadi harta tu nak pindah kepada siapa? Siapa yang nak dapat? Jadi orang yang dapat tu, istilah dia adalah waris. Okey, selepas tu adanya muwaris. Muwaris ni apa dia? Muwaris ni adalah tuan harta. Orang yang mati tu, ataupun kita panggil si mati ataupun mayat, itu adalah kita panggil dengan muwaris. Okey, lepas tu harta, diri harta, harta si mati ataupun harta bagi mayat, itu kita istilah dia adalah maurus. Yakni harta yang dipusakakan ataupun harta tarikah, tu juga sama lah tu maurus. Okey, habis. Okey, selepas itu usul, furuk, hawashi. Maksudnya setiap seorang daripada kita akan tergolong salah satu daripada 3 ni. Sama ada kita ni adalah usul, ataupun kita ni adalah furuk, ataupun kita ni adalah hawashi. Baik. Furuk ni yang bahagian atas, maksudnya daripada mayat ataupun si mati ke atas. Waris-waris yang ke atas itu adalah kita panggil usul. Daripada si mati, ahli waris yang ke bawah itu adalah kita panggil dengan furuk ataupun furuk waris. Okey, daripada si mati ataupun mayat ke tepi. Ni saya sebut ke tepi ni maksudnya boleh tengok jadual lah. Nanti saya buka sekejap jadual pada muka surat sebelah tu. Kiri dan kanan. Itu adalah hawashi. Boleh. Ataupun dalam kitab. Kalau kita beli kitab Jawi, kadang dalam kitab adanya kitab. Jadi yang tepi tu. Kitab yang tepi tu adalah kita panggil hawashi. Tepi. Yang mana bahagian tepi. Maksudnya tepi si mati ataupun tepi mayat tu adalah kita panggil hawashi. Baik. Usul, bapa, datuk, yakni datuk laki-laki ataupun datuk perempuan,
Lepas tu pula ibu hingga ke atas. Okey, lepas tu adanya furu' ataupun furu' waris ni apa dia? Anak cucu. Hingga ke bawah. Lepas tu hawashi yakni saudara-saudara. Dekat sini kena tulis dekat tepi kitab. Saudara-saudara tu jugalah diistilahkan dengan adik-beradik. Saudara tu apa? Adik-beradik lah. Boleh. Dalam kitab faraid banyaknya kita akan jumpa dengan istilah saudara-saudara. Jadi kita kena set dalam mindset kita ni. Apabila kita jumpa perkataan saudara, yakni adik-beradik lah. Boleh sama ada laki-laki ataupun perempuan. Baik. Jadi kita tengok dalam hilang lah. Okey baik. Ni tengok. Okey, jadi sekarang ni mayat. Mayat duduk di tengah-tengah. Okey, mayat duduk di tengah-tengah. Okey, jadi kita buatkan diri kita ni, kita buat diri kita ni sebagai mayat. Nak mudah nampak dalam ilmu faraid ni, kita buat diri kita ni jadi mayat. Jadi si mati. Okey, baik kita. Kita dah. Okey, baik. Kita ni mayat ataupun kita ni si mati. Okey. Jadi waris yang ke atas. Waris yang ke atas itu adalah dipanggilkan kategori usul. Ini kita panggil usul. Daripada mayat ke bawah, maksudnya anak cucu kita adalah furu', mana yang dah kahwin, dia anak. Jadi anak tu dia masuk kategori apa? Furu'. Okey baik. Lepas tu mayat ni adanya adik-beradik ataupun kita panggil saudara-saudara. Adik-beradik laki-laki, adik-beradik perempuan, adik-beradik lah. Jadi itu dikategorikan dengan hawashi. Okey baik, habis. Okey, seterusnya pada muka surat 2. Muka surat 2 ni adanya istilah li'an dan juga wala'. Li'an ni pada bab munakahat, bab nikah kahwin, dia akan jumpalah li'an. Yakni tiada mengaku ataupun kita menafikan anak. Menafikan anak. Maksudnya seolah-olah kita mengatakan bahawa anak tu, anak isteri tu, anak isteri kita tu adalah anak zina. Macam tu lah. Nanti adalah jumpa. Baik. Lepas tu wala'. Wala' ni kalau dalam kitab Qawayatul Takri, susunan ataupun terjemahan Syekh Daud, wala' tu dengan memerintahkan. Tapi dekat sini wala' yakni memerdekakan hamba ataupun tuan ataupun puan bagi hamba. Yakni hamba sahaya zaman dululah, sekarang ni tak ada dah. Kalau kita buka dalam kitab Cahaya Mastika, wala' ni ataupun mukti ataupun kita kata tuan bagi hamba lah. Boleh. Apabila seorang hamba telah dimerdekakan, jadi dia boleh memiliki harta. Dia dah boleh dah. Maksudnya apabila dia bekerja dapat duit, harta dia. Harta bagi si hamba yang mana telah dimerdekakan. Lepas tu hamba tu meninggal, lepas tu pula tak ada ahli waris. Jadi sekarang ni nak pindah dekat siapa? Harta tu nak dapat dekat siapa? Boleh. Antara orang yang boleh dapat adalah tuan bagi hamba. Tuan ataupun puan bagi hamba. Okey, baik habis. Okey, lepas tu tadi kita dah masuk beberapa istilah ahli waris yang dapat pusaka lah. 7. Jadi kita buat 7 lah. Pertama sekali adanya ibnu. Ibnu dekat sini anak laki-laki, kita boleh juga buat dengan simbol AL. Okay. Lepas tu adanya ibnu beni, yakni cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Dekat sini penting lah. Baik, kita buat dengan simbol CL ataupun kita buat dengan simbol CLAL. Baik, lepas tu abun. Abun yakni bapa. Lepas tu adanya jaddun. Jaddun ni apa? Jaddun ni yakni datuk ataupun nenek. Kalau setengah kitab dia bawa datang dengan nenek. Tapi samalah nenek laki-laki ataupun nenek perempuan, yakni kat sini datuk. Datuk laki-laki pihak bapa. Boleh. Lepas tu adanya syakik. Syakikun ataupun syakik dengan simbol qaf ataupun kita buat simbol A1. Yakni saudara, tengok. Saudara yakni adik-beradik laki-laki seibu sebapa. Okey, lepas tu adanya akhun li'ab. Akhun li'ab ataupun kita buat dengan simbol A2. Yakni saudara. Apa dia saudara? Yakni adik-beradik laki-laki sebapa. Lepas tu akhun li'um. Kita buat dengan simbol A3. Yakni saudara laki-laki seibu. Okey, baik habis.
Jadi tadi kita kongsikan yang ni dulu. Okey, baik. Jadi kat sini lah kita boleh tengok sekarang ni mayat. Okey, bawah mayat kita tengok furuk bawah dulu. Okey, pertama sekali adanya anak laki-laki, kita buat dengan simbol AL. Okey, lepas tu anak laki-laki tadi ada cucu. Bukan, anak laki-laki tadi, anak laki-laki bagi mayat, dia dah berkahwin, lepas tu ada anak, yakni cucu bagi si mati lah. Cucu bagi si mati kita buat dengan simbol CL. CL ataupun kita buat simbol CL AL. Okey, baik habis. Lepas tu kita tengok bahagian atas pula, furuk, bahagian usul atas mayat. Atas mayat adanya bapak si mati ataupun bapak mayat. Okey, lepas tu adanya datuk mayat. Macam tu boleh. Kita buat dengan simbol D. Okey, baik. Lepas tu hawashi. Hawashi ni ke tepi. Syakikun ataupun syakik. Boleh syakikun ataupun syakik, ataupun kita buat simbol qaf. Ataupun syakikun lah. Yakni adik-beradik laki-laki seibu sebapa. A1. Okey, lepas tu pula adanya adik-beradik sebapa, sama bapa. Mayat dengan A2 ni sama bapa. Boleh. Yang ni kita sebut dengan akhun li'ab. Lepas tu kita ada A3. A3 ni simbol kepada kita kata akhun li'um. Akhun li'um ni yakni saudara ataupun adik-beradik seibu. Yang maksudnya A3 dengan mayat ni adalah sama ibu, bapa lain-lain. Baik habis. Wallahu alam. Jadi kita berhenti takat tu dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok malam. Untuk sesi malam kita mulakan malam ni lah. Lepas tu malam esok dan malam lusa, InsyaAllah. Boleh. Jadi insyaAllah video ni nanti saya kerak lah. Saya kerak yang kat sini. Nanti saya upload balik. Jadi kita berhenti kat tu dulu, insyaAllah. Kalau ada apa-apa persoalan yang untuk setakat ni, boleh tulis kat ruangan komen, nanti saya baca. Yang dekat grup WhatsApp nanti boleh lah. Kalau ada apa-apa yang nak tanya lah yang setakat malam ni, aku ada tak faham pasal usul ataupun istilah furuk ataupun istilah hawashi, boleh tulis dekat grup WhatsApp tu lah. Okay, baik. Jadi Ustaz Asro akan mula baca pada hari Rabu. Dia ada masalah sikit. Jadi hari Selasa Rabu. Jadi hari Rabu petang insyaAllah. Ini kelas dia lah. Okay, baik. Tapi nanti dia akan pakai whiteboard lah. Saya ni saja nak test ni. Boleh. Kita nak test. Sebab beli pen, tablet, conteng-conteng itu sajalah nak test macam ni. Tapi ada masalah pula. Banyak pula masalah. Boleh. Jadi minta maaf lah, lama sangat ni. Jadi insyaAllah yang baik tu datang daripada Allah, dan yang lemah tu daripada kelemahan diri saya. Jadi saya akhiri dengan suratul Asr, tasbih kifarah dan suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, jadi saya berhenti dulu lah dekat ni. Jadi insyaAllah esok malam kita akan tambah lebih baik lagi lah. Baik. Pening dah ni. Baca doa pun pening lah. Jadi insyaAllah malam esok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.